Jadi untuk kelas malam ni, kita akan jawab soalan kertas 2 bahagian B, iaitu soalan nombor 6, pemahaman umum. Okey. Okey, semua boleh tengok skrin Okey, boleh Okey, sekarang kita dah kena serius sebab kebanyakan sekolah bulan 9 tu dah habis silibus. Sebab tak lama lagi kamu akan menghadapi peperiksaan percubaan SPM. Okey. Jadi bersedialah. So bulan 1 memang dah tak ada masa dah. Bulan 1 kamu akan menghadapi ujian lisan lagi kan. Yang ambil science stream kena ada ujian amali sains. Waktu tu cikgu-cikgu kat sekolah memang tak ada kat sekolah lah, semua keluar. So tahun ni pula bulan 12 cuti kan 2 minggu. So sampai ni je. Sampai awal bulan 12 je. So sekarang ni kamu dah kena serius lah, kena betul-betul kita panggil apa pencutan SPM lah kan. Okay, tak apa, jangan risau. Kalau yang takut tu, yang tak belajar tu takut lah. Okay, Gloria sudah sihat sikit hari ni. Walaupun cuaca sekarang ni hujan mendung kan, tapi bila dia panas memang panas betul. Okay, baik. Okay, sepanjang tahun ni kita dah pernah buat sekali kan soalan pemahaman umum kan, betul? Hari tu kita buat tema apa, ingat lagi tak? Tema apa kita buat hari tu? Alam sekitar kan, kita tentang teknologi hijau dan juga tentang tema keselamatan berkenaan dengan gangguan seksual. So untuk hari ini kita akan buat lagi 2 tema berkenaan jati diri warga negara patriotik. Okey, lagi satu kalau sempat insya-Allah tema perpaduan. Okey. So tema ni semua ada dalam buku teks. Okey. Baik, seperti biasa bahan 1 kamu kena baca. Okey, siapa volunteer nak baca? Ada? Saya nak baca. Okey, bagus Alan Najihah, boleh baca. Yang bahan 1 tu cikgu. Yang ni dia ambil macam teks apa ni? Surat khabar. Jadi cikgu nak kamu baca macam pembaca berita, boleh? Okey. Boleh mulakan pembacaan. Kuala Lumpur, 9 Julai 2020. Usaha untuk meletakkan nilai yang baik pada tingkah laku. Beradab sopan dan mengikut peraturan menjadi amalan yang sentiasa dituntut mengikut falsafah Rukun Negara Prinsip kelima. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Prof. Dr. Siva Murugan Pandian, beliau menyatakan bahawa teras tersebut mampu membentuk kepribadian seseorang yang dilengkapi dengan nilai mulia. Kepribadian nilai murni datang daripada nilai sopan, susila dan moral. Malahal pembentukan identiti seseorang hendaklah berdasarkan sejauh manakah kita mampu memperkukuh jati diri tanpa sama sekali mengganggu gugat apa-apa yang sudah dipelajari dan dibina dalam diri seseorang. Hal ini bermakna bahawa kesopanan dan kesusilaan itu juga membentuk bukan sahaja diri kita tetapi juga mempertahankan identiti nasional di peringkat kebangsaan, katanya. Okey, terima kasih Alan Najihah. Okey, kesimpulannya
bahan satu ni, apa dia punya tema? Dia cerita tentang apa? Komen. Apa pengisian dia? Allah Akbar. Okay, apakah pengisian dia? Kepribadian nilai murni. Betul lah. Dia berkaitan dengan nilai lah, nilai. Nilai itu maknanya amalan-amalan yang baik. Okey. Maknanya nilai ni atau amalan baik ni kita berkait rapat dengan kita punya identiti kita, kepribadian kita, cara kita bertutur, cara kita berkomunikasi dengan orang. Itu lah. Jadi tentang kepribadian nilai murni. Ya betul macam adab. Okay. Inilah. Mana kepribadian seseorang. Okey. Jadi nilai murni ni memang termaktub dalam rukun negara. Rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Okey. Baik, kita tengok bahan yang kedua pula. Okey, bahan kedua pun tema yang sama macam bahan pertama. Okey, siapa yang sukarela nak membaca bahan kedua? Saya, cikgu. Okey, terima kasih Badisha, boleh baca. Bagaimanakah semangat patriotik hendak dimantapkan sekiranya prinsip kesopanan dan kesusilaan masih lagi berada pada tahap yang mengecewakan? Penyelesaiannya masih sama, iaitu membaiki dan mengukuhkan kandungan nilai murni dan amalan yang luhur bermula pada peringkat yang paling asas. Anak-anak di bawah pengawasan ibu dan bapa seharusnya diberi penekanan daripada aspek nilai dan budi pekerti agar mereka mampu memahami peri pentingnya amalan tersebut dalam kehidupan. Malah, pada peringkat sekolah pula, asuhan yang lengkap dan teratur dalam aspek kebersihan, gotong royong, asuhan budi dan saling menghormati adalah antara yang mesti dimantapkan lantas menjadi latihan wajib untuk diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Okey, terima kasih Batrisha. Okey, jadi bahan yang kedua pun tema yang sama tentang nilai. Tentang nilai nilai murni dan amalan luhur. Amalan luhur maknanya amalan yang baiklah. Okey, jadi begitu kat sini pentingnya peranan ibu bapa ya untuk mendidik anak-anak sejak dari kecil. Jadi ibu bapa ialah guru pertama dalam hidup anak-anak. Jadi kita panggil pendidikan awal tu bermula daripada ibu bapa. Kan? Ibu bapa ni ajar apa? Ibu bapa lah yang memainkan peranan penting untuk mengajar kita tentang adab dan sopan. Okey. Selesai. So kita boleh terus jawab soalan Okey. Kali ni kita kena cepat Tak boleh macam dulu Dulu kita jawab satu tema ni 1 jam setengah. Sekarang kita kena cepat. Okey. Berikan maksud rangkai kata memperkukuh jati diri. Okey, macam biasa, cikgu suka ulang benda yang sama sebab kamu sentiasa lupa. Kan? Ulang balik kepada soalan maksud rangkai kata memperkukuh jati diri. Ulang balik, wajib Okey. Ulang balik Cikgu faham ada murid baru kat sini kan? Maksud rangkai kata memperkukuh jati diri ialah. Ingat. Kamu kena gunakan kata pemberi ialah. Jangan gunakan adalah. Ataupun kalau kamu tak yakin guna ialah, gunalah merupakan. Baik. Jadi kamu kena huraikan memperkukuh apa dia? Jati diri itu apa dia? Faham?
Jadi jawapan kamu pun ada lebih kurang 2 perkataan ataupun 3 perkataan. Baik. Okay, apakah maksud memperkukuh? Apakah maksud memperkukuh? Dia macam sinonim je. Perkataan yang sama makna. Ya, menguatkan. Boleh diterima, menguatkan. Okay, menguatkan apa? Menguatkan kepribadian diri. Bagus. Menguatkan kepribadian diri. Dan macam mana kamu jumpa kepribadian diri? Sebab dalam bahasa satu dah bagi tahu kan? Betul? Okey, perangai. Perangai. Sebut perangai ni. Dah delete Perangai tak sesuai. Kamu boleh gunakan akhlak. Menguatkan akhlak. Nilai murni tak sesuai. Jadi diri tu lebih kepada pegangan kita. Prinsip. Itu maksud jati diri. Pegangan ataupun prinsip. Ataupun kita panggil kita punya identiti. Kita ni, manusia ni, setiap orang ada jati diri masing-masing. Ada prinsip masing-masing. Okey. Sebab itulah wujudnya pelbagai parti politik di Malaysia. Kita sentuh politik pula. Itu saja nak beritahu. Sebab masing-masing ada pegangan, ada ideologi masing-masing. Baik, yang kedua. Dengan berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan perkara atau prinsip yang dituntut dalam prinsip kelima rukun negara. Okey, maknanya apa dia perkara yang terkandung dalam prinsip kelima rukun negara? Okey, makna prinsip kelima rukun negara ialah kesopanan dan kesusilaan. Okey. So, macam biasa, kita kena mulakan dengan kepala soalan. Walaupun cikgu ulang benda yang sama, tulis kepala soalan pun kamu bagi jawapan point. Tak boleh macam tu. Okey. Jawapan point ni hanya boleh dalam kertas 4 saja. Ujian menengah boleh. Tapi kalau pemahaman, tak boleh bagi jawapan dalam bentuk point. Okey. So, tulis baliklah. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, perkara atau prinsip yang dituntut dalam prinsip kelima rukun negara ialah apa dia? Jawapan mesti kamu ambil sebiji-sebiji berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Tak boleh kamu bagi jawapan sendiri. Okey, so apa dia? Tengok balik bahan 1, bahan 2. Ya, betul. Nilai murni seseorang. Okey, cikgu tengok soalan-soalan. Ada yang nak soalan Apa dia perkara yang dituntut dalam prinsip kelima rukun negara? Maknanya apa perkara yang
yang ada dalam rukun negara yang kelima? Nilai murni seseorang. Sekejap. Okey, macam nilai, okey, nilai murni. Nilai murni, lagi satu. Okey, markah ada berapa? Markah ada 3 ke 4? Okey, kalau markah ada 3, jawapan dia mesti 2 saja. 2 isi saja. Okey, 2 isi saja. Nilai murni. Okey, bahan yang kedua. Bahan yang kedua apa dia? Apa dia yang ada kaitan dengan prinsip kelima rukun negara? Rukun adalah rukun negara. Apa dia? Bahan yang kedua. Kesopanan, tak, kesopanan dan tak, ini dia mention balik dalam rukun negara tu. Amalan yang mulia. Okay, gariskan amalan yang mulia kat mana? Ni dia kan. Amalan yang luhur. Okey. Nilai murni dan amalan yang luhur. Amalan yang luhur sama juga macam amalan yang mulia. Ialah itu saja. Tapi kalau kamu nak selamat, kalau kamu risau jawapan kamu tak betul, boleh bagi lebih isi. Pemeriksa tidak akan tolak markah. Dia tak akan tolak markah. Okey. Baik, soalan yang ketiga, soalan kebat. Sesungguhnya patriotisme dan prinsip rukun negara tidak dapat dipisahkan. Kelima-lima prinsip tersebut menjadi pegangan setiap rakyat yang bernaung di bawah Panji Jalur Gemilang. Hal tersebutlah yang meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Kalau markah 4, isi 3. Tapi bagi je 4 isi. Maknanya kalau markah 4, isi 3, satu lagi markah tu markah bahasa. Okey, pada pendapat anda, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh remaja untuk menguatkan tonggak gabungan patriotisme dan rukun negara? Okey, faham tak? Dia suruh kamu terangkan apa peranan. Peranan ni apa tanggungjawab? Tanggungjawab siapa? Remaja. Kamu ialah remaja lah, kamu ni. Kan? Apakah peranan remaja untuk menguatkan tonggak gabungan patriotisme dan rukun negara? Okey, macam ni lah. Dia bagi susah. Maknanya, apa peranan kita untuk meningkatkan semangat patriotik dan juga mematuhi rukun negara? Apa yang remaja perlu buat? Faham? Okey, baik. Yang ni cikgu nak kamu respon dekat Padlet. Sebab kalau respon dekat komen ni, cikgu dapat tengok seorang dua je yang komen.
Kejap. Cikgu bagi masa 10 minit. Boleh? Selama sangat tu minit. Yang penting saling balik kepada soalan. Antara peranan yang perlu dimainkan oleh remaja untuk menguatkan tonggak gabungan patriotisme dan rukun negara ialah, lepas ialah kena ada subjek. Subjek dia siapa? Ialah remaja. Okey, ialah remaja, remaha pula. Adalah remaja apa dia? Remaja, betul tak kata bantulah. Haruslah ke, mestilah, perlulah, hendaklah. 3 isi bagi 2 je. Bagi 2 je. Tapi kalau untuk peperiksaan sebenar, bagi 3 lah. Kalau yang ni cikgu nak kamu buat 2 isi cukup. Okey, huraian tak payah. Dia macam ni. Kamu kena panjangkan ayat dengan menggunakan kata hubung. Contohlah. Remaja haruslah mengamalkan hidup berbudaya supaya cara hidup tidak terpesong. Mana ada 2 bahagian. Kita banyak gunakan kata hubung lah, supaya, agar, ataupun kerana, ataupun kita bagi contoh seperti macam tu. Mana kamu tak payah buat huraian. Cuba tengok kan. Murid cikgu baru-baru ni, dia suka buat huraian tau. Siap bagi ayat topik, ayat huraian, contoh tak payah. Cikgu nak 1 ayat saja. Sebab setiap isi tu 1 markah je. Jadi buat apa nak buat panjang-panjang kan? Okey. Susah Okey, belum lagi. Kena refresh ni.
Okay, kalau kamu pening nak buat apa, kamu boleh cerita sikit apa yang kamu buat dekat sekolah ataupun di kawasan kejiranan ataupun di media sosial. Tak semestinya kita yang rancang. Makna kita menyertai satu program pun boleh juga. Ataupun kita mengajak, yang menyeru orang awam, boleh. Tak semestinya kamu yang menganjurkan. Dia lebih kepada macam mana remaja ni menyokong. Menyokong untuk kita panggillah menyokong untuk mengukuhkan lagi semangat cinta akan negara. Macam nak bagi kita semua ni faham tentang rukun negara yang kelima tu. Okey, bagus. Okey, peranan yang perlu dimainkan oleh remaja untuk menguatkan tonggak gabungan patriotisme dan rukun negara ialah remaja perlulah sentiasa menghormati lagu kebangsaan. Bagus. Okey, yang ni kita boleh panjangkan lagi tau. Kita boleh huraikan lagi. Seperti apa? Ataupun dengan seperti berdiri ataupun dengan cara menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Kita boleh kembangkan lagi. Ataupun kita perlulah sentiasa menghormati lagu kebangsaan dengan cara berdiri tegak semasa menyanyikan lagu kebangsaan. Okey. Maknanya ayat kita tu dia ada dua bahagian tau. Dia ada dua bahagian. Kita buat ayat majmuk lah. Bila ada kata hubung tu maknanya kita buat ayat majmuk. Okey. Ayat majmuk ni maknanya dia boleh dipisahkan kepada dua ayat. Contoh macam ni. Remaja perlulah sentiasa menghormati lagu kebangsaan. Okey, ini ayat pertama. Ayat kedua, remaja sentiasa menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Ini ayat kedua, macam tu. So, kita kena buat ayat majmuk. Tapi kalau kamu tak mampu buat ayat majmuk, tak mengapa. Buat saja ayat biasa. Okey. Selain itu, remaja perlulah hidup secara harmoni dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Maknanya macam mana tu? Syukur faham. Maknanya, kita sebagai remaja tidak boleh menimbulkan pergaduhan ataupun persengketaan antara kaum. Kan? Sekarang ni, zaman sekarang ni kita tak gaduh lah macam dulu. Gaduh depan-depan bertumbuk kan? Tak. Zaman sekarang ni kita banyak bergaduh kat mana? Komen sikit. Zaman sekarang kita banyak gaduh kat mana? Bagus, QA. Media sosial, IG. IG ada orang gaduh Biasa tengok orang gaduh kat mana? Twitter, Facebook. Lagi tu TikTok. TikTok, buat live TikTok, lepas tu invite orang, tu gaduh itu. Lepas tu dapat gift. Thank you for the gift. Okey, selain itu remaja, lupa. Seterusnya remaja perlulah menyambut hari kemerdekaan negara pada setiap tahun. Ya, betul. Macam dekat sekolah lah kan. Dekat sekolah tiap-tiap tahun memang akan sambut dengan meriah kan. Betul tak? Bila sambutan hari kemerdekaan,
memang satu hari tu memang tak belajar, betul tak? Kan? Tak belajar langsung sebab menyambut hari kemerdekaan. Oh tak, ada yang tak Okey. Sekalian remaja perlu mengikut isu semasa berkenaan negara. Mengikuti isu semasa. Remaja perlulah mengikuti isu semasa berkenaan negara. Okey, ini kurang sesuai. Okey Sebab isi yang tadi Alia umum sangat. So kita nak spesifik. Okey. Baik, Talia Alia Najiha. Cikgu minta 2 dibagi 4. Okey, macam itulah Jangan rasa takut. Apa bagi je jawapan lebih. Pemeriksa akan pilih jawapan yang betul. Okey, Afika. Pada pendapat saya, peranan yang perlu dimainkan oleh remaja untuk menguatkan tonggak gabungan patriotisme dan rukun negara ialah remaja haruslah mempertahankan kedaulatan negara. Ya, bagus. Haruslah mempertahankan kedaulatan negara daripada apa? Daripada apa? Komunis. Daripada kita adalah mempertahankan kedaulatan negara daripada penjajahan, ataupun bolehlah penjajahan asing. Setelah itu, remaja perlu mematuhi undang-undang negara yang telah ditetapkan dalam perlembagaan. Bagus. Seterusnya, remaja juga perlu menghormati lagu negaraku. Samalah. Pula menghormati lagu negaraku dengan cara menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat. Sekali remaja hendaklah menghormati pelbagai bangsa, agama dan kaum. Okay, bangsa dan kaum tu sama. Dia tak payah ulang. Bangsa dan kaum tu sama. Hendaklah menghormati pelbagai bangsa dan agama supaya dapat hidup dalam suasana ataupun keadaan yang aman. Kalau kita saling hormat menghormati antara kaum, kita dapat hidup dengan aman lah, takkan bergaduh lah. Sekarang ni zaman bergaduh lah sekarang ni kan. Bila PRU je, sekarang bukan PRU, sekarang pilihan raya negeri kan. Bila pilihan raya negeri mesti bergaduh. Mesti adanya timbul isu-isu perkauman. Memang macam tu tak tahulah kenapa. Okay, cikgu tak mengundi sebab cikgu Perak. Perak tak ada. Perak tak buat pilihan raya. Yang buat apa? Yang buat Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Terengganu, Kelantan kan? Betul. So Perak tak termasuk. Tapi apa yang cikgu dengar 12 hari bulan 8 kita mengundi. 11 hari bulan 8 tu cuti semua. Mana Jumaat tu cuti lah. Dan lagi satu, kalau kerajaan yang sekarang ni menang, dia akan tambah lagi cuti Maknanya 11 hari Jumaat cuti, 12 Sabtu, Ahad 13, 14 hari bulan. Hari Isnin tu cuti juga. Kalau menang lah. Okey. Banyak pula. Okey, yang tak tulis nama tu tulis nama Tulis nama. Okey, Sabrina Sofia. Panjang Kita remaja perlu memupuk semangat terjadi dalam diri mereka seperti menghargai dan menghayati sepenuhnya akan perjuangan tokoh-tokoh tempatan
bagi membangunkan tanah air sebagai negara. Tak payah, ni panjang sangat. Potong Setelah itu, nyanyian lagu negara kebangsaan wajar dinyanyikan dengan semangat cinta. Nyanyian lagu negaraku, nyanyian lagu kebangsaan wajarlah dinyanyikan dengan penuh semangat. Itu saja. Agar dapat melahirkan golongan muda yang berwujud patriotik. Tak perlu panjang sangat. Siapa jawab ni? Okey, Sofia, itu bukan sekadar panjang sangat. Banyak kesalahan bahasa juga. Okey, apa lagi? Seterusnya, pendedahan akan pentingnya. Pendedahan akan pentingnya. Pendedahan tentang kepentingan sejarah dapat mengajar golongan muda untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama pada waktu silam agar memastikan keamanan dijamin. Dah, tak payah okey, ni yang cikgu masukkan. Tak payah kita bagi huraian dalam ayat yang lain. Okey, tak payah Okey, so itu dah memadai Sofia. Okey. Tahniah Sofia. Okey, yang tak tulis nama sekarang. Okey, Ardenia. Remajalah berkata dengan sopan dan baik. Bukan berkata, bertutur. Dan agar dihormati oleh orang lain. Agar dihormati oleh masyarakat. Setelah itu, remaja perlu menjalankan hubungan yang akrab dengan kaum lain supaya dapat hidup dalam suasana yang aman. Okey, baik. Tahniah Ardenia. Walaupun jawapannya pendek, tapi dah betul lah. Okey, Danish. Remaja adalah memahami, mempelajari dan menyebarkan pengetahuan tentang nilai-nilai rukun negara. Selain itu, remaja hendaklah menghayati nilai-nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Okey, maknanya dia sama ke lain ni? Yang pertama memahami, mempelajari, menyebarkan. Yang kedua menghayati. Dia sama saja. Danish sama saja. Sekali remaja dapat menunjukkan patriotism dengan menunjukkan semangat. Bukan dapat. Harus menunjukkan semangat patriotisme dengan menghormati lambang-lambang negara seperti bendera apa? Bendera jalur gemilang dan lagu kebangsaan. Okey, Danish, tahniah. Okey, Masya. Remaja perlu mengamalkan amalan perpaduan. Perlulah mengamalkan amalan perpaduan. Bukan mengamalkan amalan perpaduan. Perlulah mengekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang bilang kaum. Supaya tidak terjadinya rusuhan antara kaum. Setelah itu, remaja seharusnya menghormati bendera kebangsaan. Bendera kebangsaan. Supaya apa? Sekali mendukung. Ni sama. Sekali kena ada subjek juga. Sekali remaja juga haruslah mendukung. Mendukung tu macam kita ni berpegang teguh lah. Berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Kerana rukun negara merupakan panduan kepada setiap lapisan masyarakat menjadi seorang warga negara yang patriotik. Warga negara yang patriotik. Warga negara yang berpatriotik. Yang mempunyai semangat patriotik. Okey. Okey, tahniah Masya. Okey, nama Batrisha.
Remaja perlulah menghayati dan mematuhi rukun negara untuk mendalami semangat patriotik. Remaja perlu menghormati rukun negara dengan berdiri tegak semasa melafazkan rukun negara. Melafazkan. Mula melafazkan. Macam melafazkan janji pula. Sekali remaja seharusnya membimbing rakannya dalam memupuk, bukan dalam untuk. Dalam tu kata adjektif ataupun kata seni nama. Untuk memupuk semangat patriotik sekaligus memupuk generasi yang sanggup berkorban di masa. Okey. Ya. Remaja haruslah menjadi program kenegaraan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Bagus. Setelah itu kita boleh mengikuti kempen melalui media massa teknologi. Teknologi apa? Media massa cukup. MASSA. Seterusnya kita boleh melawat tempat yang penuh dengan sejarah bagi menambahkan ilmu pengetahuan. Akhirnya para remaja boleh menyahut lawangan merdeka yang dilakukan oleh guru petugas. Okey, isi terakhir ni lebih kepada kamu nak katakan kamu menyambut hari kemerdekaan kan. Tak payah. Beritahu je yang kamu menyambut hari kemerdekaan. Remaja perlulah mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan yang dapat menjadikan kita seorang yang baik. Ya, betul. Sebenarnya, tak kisahlah kita ni agama apa pun, kan? Kita orang Melayu agama Islam. Orang Cina ada agama Buddha, ada yang agama Kristian. Orang India agama Hindu, kan? Maknanya, yang paling penting setiap orang, setiap manusia ni kena hidup beragama. Kenapa kena hidup beragama? Sebab tak ada agama dekat dunia ni yang menyuruh penganutnya untuk berbuat jahat. Betul. Setiap agama dekat dunia ni menyuruh penganutnya untuk berbuat baik. Sebab itulah manusia ni harus beragama. Tak boleh hidup tanpa agama. Kalau mereka hidup tanpa agama, mereka akan buat perkara sesuka hati. Maknanya tak ada padang larang. Sebab bila kita ada agama, kita ada banyak patang larang. Itu boleh buat, ini tak boleh buat. Itu betul, ini tak betul. Nampak? Jadi kita hidup dalam maknanya kita punya hidup ni teratur, kan? Maknanya ada disiplinnya. Okey, bagus Nah, itu remaja mestilah rajin membaca sejarah, membaca sejarah pejuang berlalu agar dapat memberikan semangat. Okey, bagus. Allah. Okey, kelas. Soal cikgu dengar Sebab cikgu punya webcam tiba-tiba problem pula. Ni kah pula. Penang ada juga Penang Raya. Okey, baik. Selesai Ush, aku 9 lah. Cepat berlalu Okey, soalan yang terakhir. Tak sempat nak buat ni. Okey, dia bagi situasi Suatu hari anda menepati seorang remaja terlibat dengan gejala yang tidak berakhlak di laman sosial. Jika anda sebagai ibu atau bapa remaja berkenaan. Okey, tadi kamu sebagai remaja, sekarang kamu jadi mak bapak pula. Bagaimanakah anda ingin mengatasi masalah ini? Okey, contohlah kamu Batisha, kamu sebagai ibu kan. Kamu tengok anak kamu
buat benda yang tak baik dekat laman sosial. Jadi apakah tindakan kamu? Macam mana kamu nak mengatasi masalah tersebut? Okey. Baik, macam biasa boleh respon dekat Padlet. Jawapan dia, sebagai ibu atau bapa remaja tersebut, cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah apa dia? Jangan macam tu. Waktu cikgu zaman sekolah dulu kan, ramai je kawan-kawan cikgu yang dah kahwin lepas SPM. Dalam keadaan tak bersedia jadi ibu tu, dah terus jadi ibu. Jadi ibu pula. Yalah, jadi isteri lah kan. Tampar jangan. Anak orang boleh lah, tak anak orang boleh lah tampar. Cuba nak sendiri. Okey. Kamu respon dekat yang baru jangan letak yang kamu edit yang lama ni.
Ush, bagus. Sebagai ibu bapa atau bapa remaja berkenaan, saya ingin mengatasi masalah ini. Bukan saya ingin masalah ni. Cara saya mengatasi masalah ini ialah saya akan memberikan nasihat bahawa saya akan memberikan nasihat apa? Nasihat apa? Nasihat kepada anak saya bahawa perbuatannya boleh mendatangkan keburukan terhadap diri sendiri. Setelah itu saya akan memberikan penekanan ajaran agama. Penekanan tentang ajaran agama dalam diri mereka agar membentuk siasat diri yang baik. Akhirnya saya akan mengawasi setiap tingkah laku siapa? Tingkah lakunya di laman sosial. Untuk memastikan mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama. Bagus. Jawapan yang sangat matang. Jika saya sebagai mama, pandailah buat mama Kalau dah ikut kat exam habis. Jika saya sebagai ibu remaja berkenaan, saya akan mengatasi perkara tersebut dengan menasihatinya secara lemah lembut. Setelah itu, saya akan meluangkan masa dengannya lebih kerap. Tentunya saya juga akan memantau aktiviti yang dilakukannya supaya perkara tersebut tidak berulang. Akhirnya saya akan pastikan, bukan pastikan, memastikan. Saya akan memastikan saya akan mendidiknya dengan didikan agama dan cara menggunakan media sosial dengan betul. Bagus Siapa nama ni? Nila. Ialah dengar. Lepas ialah tak boleh ada kata sendi. Ingat, lepas ialah kena ada subjek. Ialah saya akan menasihati anak saya dengan sopan dan memberitahu bahawa perlakuan tersebut tidak baik kepada orang lain. Dan memberitahu bahawa perlakuan tersebut tidak baik kepada orang lain. Selain itu, saya akan memberikan didikan yang baik agar yang baik kepada anak saya agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Okay, Nila. Okey. Sebagai ibu bapa remaja berkenaan, cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan mendidik etika. Mendidik etika, moralitas. Ini baca bahasa Indonesia ni. Macam Google ni. Cikgu tahu sebab cikgu ada pengalaman buat tesis. Kan? Kalau tesis bahasa Indonesia ni tahu lah. Etika. Etika tu macam kesopanan lah. Etika tu sopan. Moralitas tu moral. Ialah saya akan mendidik anak saya dengan tak payah etika moralitas dengan nilai-nilai sosial.
sosial dengan nilai murni supaya jati diri anak saya akan sentiasa teguh. Maknanya dia maknanya dia beritahu kalau kita selalu terapkan dengan nilai-nilai murni, dia akan jadi apa? Maknanya dia akan ada prinsip lah, dia akan ada pegangan. Jadi dia tak akan buat benda-benda yang tak baik. Okey. Maknanya bila kita ada pegangan, kita tidak akan terpengaruh dengan orang lain. Kan? Sama remaja ni yang bahayanya, remaja ni dia tak ada pegangan. Sebab tu lah waktu ni pengaruh kawan ni sangat besar. Kalau dia terikut-ikut dengan kawan yang tak baik, dia akan buat benda yang tak baik. Jadi memang didikan agama sangat penting sejak kecil lagi. Sebab kalau tak ada agama, dia akan buat benda-benda yang tak baik. Saya tu mengetahui. Saya akan menyelidik. Saya akan menyelidik dari segi pergaulan anak saya dengan orang di sosial. Okey. Dengan orang di sosial, dengan orang di media sosial. Kan orang lah, rakan lah. Dengan rakan di media sosial. Bukan dalam. Sebab media tu abstrak. Kalau abstrak kita gunakan dalam. Sekali saya akan fokus. Saya akan fokus pada perkembangan bukan fokus, saya akan memerhatikan perkembangan. Saya akan memerhatikan perkembangan karakter anak saya seperti ketekunan. Okey, maknanya anak-anak ni bila dia meningkat remaja, maknanya akan berlakunya perubahan. Kan, perubahan. Dari segi tumbesaran, dari segi dia punya perangai dia akan berubah. Jadi sebagai bapa dia kena sentiasa perhatikan perkembangan anak. Bila ada perubahan sikit, ni bapa tu kena cepat-cepat ambil tindakan. Okey. Baik, ini tak sempat nak jawab soalan yang kedua ni. Anak dia akan ada moralitas. Okay. Okay, sebagai seorang ibu atau bapa kepada pelajar tersebut, saya akan mengatasi masalah dengan cara menasihati dan menegur anak saya supaya perkara ini tidak berlaku lagi. Okey, bagus. Saya akan memastikan anak saya memilih kawan yang baik agar tidak terpengaruh dengan tidak memberi pengaruh. Agar tidak memberi pengaruh yang tidak baik anak saya. Memilih kawan yang baik agar tidak agar tidak terpengaruh dengan gejala
yang tidak sihat ataupun gejala yang tidak baik ataupun terpengaruh dengan gejala sosial. Sama je. Seterusnya saya akan mengenekankan didikan agama kepada anak saya agar anak saya dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Perkara yang baik dan perkara yang buruk. Sebagai ibu remaja berkenaan, saya ingin mengatasi, yang ini sama juga. Cara saya mengatasi masalah ini ialah, saya akan mendidik remaja tersebut dari segi akhlaknya, seperti mengurangkan penggunaan akhlaknya. Apa kaitan akhlak dengan penggunaan media sosial? Saya akan mendidik remaja tersebut supaya mengurangkan penggunaan media sosial untuk menyekat anasi luar negatif. Dah. Setelah itu, pendedahan terhadap didikan agama terhadap keruntuhan akhlak dapat membaiki. Tak payah pendedahan. Didikan agama senang-senang macam ni. Macam ni lah kelas. Cikgu galakkan kamu jangan buat ayat pasif. Jangan buat ayat pasif. Buat ayat aktif. Faham? Maknanya, kalau buat ayat aktif, kamu kena gunakan kata kerja transitif. Imbuhan dia ber, me, kan? Jangan buat ayat pasif. Sebab tak ramai yang boleh buat ayat pasif dengan baik. Kadang-kadang salah. Salah macam mana? Salah dari segi penggunaan kata ganti nama diri pertama ke kedua ke ketiga ke kan. Dia salah tu, habislah. Okey, buat ayat aktif. Saya akan memberi didikan agama kepada anak saya supaya dia tidak akan terjebak dengan tingkah laku yang tidak bermoral. Okey, nampak? Jangan buat ayat pasif lah, buat ayat songsang. Pening cuk baca Tak apa. So ini saya akan memantau pelakuannya di media sosial supaya dapat mengelakkan keruntuhan akhlaknya. Saya akan memantau pelakuannya di media sosial supaya dapat mengelakkan ni je. Supaya dapat mengelakkan persengketaan di dunia cyber. Dah selesai. Okey Sabrina Sofia? Sabrina Sofia kena buat latihan yang banyak dari segi sintaksis Okey. Wow, banyaknya. Subhanallah.
Saya akan mendidik anak saya dari kecil lagi berkenaan adab dan bertutur kata. Adab dalam pertuturan. Selain itu, saya akan mengehadkan masa untuk mencari internet. Selain itu, saya akan memastikan anak saya mengehadkan masa memastikan anak saya dapat mengehadkan masanya untuk melayari internet. So, saya akan memantau penggunaan media sosial mereka. Okey. Dan 2. Isha, nama kamu apa Isha? Ainis Humaira. Jika saya seorang ibu bapa remaja berkenaan, saya akan mengatasi masalah dengan memastikan anak-anak bergaul dalam kalangan rakan dan persoalan sihat. Bergaul dalam kalangan rakan yang baik dan persekara yang sihat. Seterusnya, saya akan mengambil tindakan dan menegaskan bahawa perbuatan dia adalah salah dan akan mengundang kaum negatif dan Aish. Okey, ini tak betul saya akan ni lebih berteguranlah. Saya akan memberikan teguran kepada anak saya sekiranya dia melakukan kesalahan dalam media sosial. Nampak? Kenapa remaja sekarang ni menjadi-jadi dekat media sosial? Sebab ibu bapa tak ambil tahu. Ibu bapa biar je, tak kisah pun. Kan? Jadi inilah pentingnya pandai bapa. Anak buat satu yang tak baik ke media sosial, kena tegur. Kena ambil tindakan. Okay. Kita sebagai netizen kena buat apa? Kita kena report dia punya account. Biar ada 0 followers balik. Okey, seterusnya saya akan memberikan didikan agama dan sokongan moral yang kuat. Kepada siapa? Kepada anak saya. Kepada anak-anak lah. Anak-anak pula, cuai. Saya juga akan meluangkan lebih masa. Saya akan meluangkan lebih masa bersama anak-anak agar dapat menjadi tempat. Ya, bagus. Kenapa anak-anak buat macam tu dekat media sosial? Kan? Dia buat sesuatu yang di luar kawalan. Kan? Kadang-kadang dia macam mana kadang dia punya perlakuan tu tidak melambangkan dia tu seorang wanita muslimah. Kan? Yang beragama Islam kan? Kenapa? Sebab dia kurang kasih sayang. Sebab ibu ayah dia tidak meluangkan masa dengan dia, kan? Jadi bila kurang kasih sayang, dia akan apa? Dia akan cari apa? Dia akan pergilah. Dia akan lepas macam mana dia nak cari kebahagiaan lah. Dia cari kebahagiaan dekat media sosial. Itu yang dia pergi main Umi TV tu kan. Okey, sebagai ibu bapa remaja berkenaan, saya akan mantau pelakuan dia di sosial media. Ni bahasa Inggeris ni. Di dalam media sosial. Dalam media sosial supaya dia tidak melakukan kesilapan yang sama. Saya akan cuba mendidik dia dengan cara yang baik supaya dia belajar dari kesilapannya. Supaya dia dapat belajar dari
daripada kesilapan cukup tak ada dia lagi. Seterusnya saya akan mengajar dia tentang hukum hakam. Tentang hukum hakam pergaulan. Yang ini kurang tepat. Okey, jika saya akan mengasihi anak saya untuk lebih berakhlak. Untuk lebih berakhlak, untuk menggunakan sosial. Saya juga akan mengasihi laman sosial anak saya supaya perkara tidak kurang lagi. Akhir sekali saya mesti menunjukkan tauladan yang baik. Kan tauladan, teladan. Okey, bagus Afiqah. Wah, banyak aku nak check ni. Sebab tinggal 2 je. Ni sama juga, ialah saya akan menegur secara peribadi dan lemah lembut agar remaja tersebut tidak tertekan. Dan itu sebagai bapa juga saya akan mendidik remaja tersebut ke arah kebaikan. Seterusnya saya akan memantau aktiviti saya di laman sosial. Seterusnya saya juga akan memupuk anak saya. Memupuk anak saya? Saya akan memberikan didikan ajaran agama kepada anak saya. Kalau kita tak mampu nak bagi didikan agama dekat anak-anak, apa yang kita kena buat? Kita kena hantar dia dekat, kita kena hantar mengaji lah. Kita kena hantar dia dekat kelas agama. Okey. Alright, sebagai bapa penggunaan, saya akan saya akan beritahunya perkara negatif ini tidak bawa manfaat. Saya akan memastikan bahawa anak saya tidak buat dengan lagi. Tidak akan berbuat, tidak akan melakukan kesilapan yang sama Okey, bagus. Cuma Ruzana ringkas sangat, kena ada kata hubung. Okey, selesai. Yang kurang itu. Saya akan mengatasi masalah dengan mengukuhkan agama yang kurang itu. Dengan memberikan didikan agama yang baik kepada anak saya. Untuk mengukuhkan apa? Jati dirinya. Dan itu saya akan merotan anak saya setiap pahala itu. Inilah merotan. Saya akan memberikan hukuman yang setimpal kepada anak saya yang tidak berakhlak itu. Anak saya yang melakukan salah laku
dalam media sosial. Alright. Okay, Clear semua? Siapa yang main tu? Okey. Baik, selesai Okey, alhamdulillah cikgu harap segala ilmu yang diajar malam ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Okey. So, sekian saja untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa minggu depan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam.